Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ata'a al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi Jumaah yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan kurnia, iaitu taufiknya kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu seperti mana yang kita jadualkan. Minggu lepas, minta maaf terpaksa kita cuti. Masih lagi hari raya. Masih lagi melapah. Ada menyembelih dan melapah tahun ni. Banyak jiran-jiran dan juga adik-beradik ada buat korban. Jadi tak boleh buat kat rumah. Terpaksa buat pada hari-hari last tu boleh buat, boleh mana lapah kat rumah lah. Itu yang terpaksa minta cuti. Mana masih lagi dalam hari-hari raya, hari-hari tasyrik. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung kuliah kita tadabbur surah Fatihah, dan saya dimaklumkan bahawa kitab tafsir surah Fatihah karangan Ustaz siapa nama Ustaz? Idrus Abidin. Ramai yang dah sampai ke tangan. Saya pun baru order. Belum lagi ada di tangan. Jadi pada hari ini kuliah kita akan baca lebih sistematik. Kita baca daripada buku tu lah, insya-Allah. Baca, kemudian kita ikut flow kat buku tu. Cuma saya akan selang-selikan dengan sebahagian daripada hasil tadabbur yang untuk kita bincangkan. Mana dalam tu dibacakan berkaitan dengan apa yang tulis, walaupun berulang, kita baca balik ya, kerana untuk sistematik. Walaupun ianya berulang, sebahagian fakta itu berulang. Kemudian saya akan selang-selikan sedikit dengan sebahagian daripada tadabbur. Dan seperti biasa untuk memulakan kuliah, kita baca surah Fatihah. Saya akan baca, kemudian Prof pilihlah seorang atau dua orang untuk baca surah Fatihah, insya-Allah. Kita terus je lah bagi nanti Datuk Rosmi. Dua-dua Datuk ni Hisham. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi saya mula dulu, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita salah seorang, Datuk Rosmi ke Datuk Saleh? Datuk Rosmi. Datuk Rosmi. Sebagaimana nama dia depan belakang. Takdim takhir macam ilmu nahu dalam. Silakan Datuk. Benar Al-Quran Ustaz. Dengar tak?
Dengar ya? Dengar. 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 Okey, patut Dengar. Okey. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Sebenarnya suara sampai kat saya banyak putus-putus. Tak tahu bagi yang lain. Ya. Tadi masa dengar jelas, tapi bila masa baca tu banyak suara, ada beberapa tempat suara putus. Tapi saya dapat jaga bacaan yang baik lah. Cuma bunyi pada kalimah alham tu macam ada lek sikit macam biasalah. Kita tak sebut, tapi dia macam bunyi sikit. Alham. Kita selalu alham tu. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua sama juga seperti kebanyakan awam Melayu kita semua, bila Ar-Rahmanir Rahim kita terbawa kalimah rah pertama terikut bila sebut Ar-Rahim terikut macam Rahman. Situ ada dua. Itu Rahman dengan ha itu dimatikan. Ar-Rahman, yang kedua Rahim. Jadi Rahim tu start kita tekan him, ha tu mana dia bunyi him, selepas him tu berbunyi. Manakala ra dia tak terlibat dengan ha lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Dia him baru turun. Baru kita tarik. Kadang-kadang terbawa-bawa ke Rahim, kita panggil Rahim kan, Rahim. Itu sajalah. Saya tak tahu kenapa suara saya saja ke ataupun yang lain rasa juga macam suara Suara putus-putus. Suara Tak putus-putus. tahu dia sebab apa. Saya pun tak tahu. Mungkin masalah yang ada pada PC. Saya cuba. Okey. PC. Okey kot, insyaAllah. Kita pergi pada yang kedua, Prof. Datuk. Seorang Datuk lagi tu. Datuk ni Isya tu. Datuk ni Isya. Datuk. Barakallahu fiikum. Buka mic Datuk. Datuk ni Isya. Tak buka mic lagi Datuk. Mute. Ni. Boleh. Okey. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Masya-Allah. Bacaan baik. Cuma peringatan tempat yang sama seperti Datuk Rosmi tadi. Rahim tu. Bunyi rah sedikit tanpa kita perasan. Sebenarnya kita nak tarik tapi kita bawa
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Kalau kita nak latih, cara latih ya, sebut Ar-Rahim tu Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi kita pisahkan dua. Supaya dia tak lama-lama baru kita Ar-Rahmanir Rahim. Jadi cara latih dia kat Ar-Rahim ni, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang terbawa Rahim. Tapi kalau kita latih Ar-Rahmanirrahim, Rahim, lama-lama insyaAllah kita akan kurang sikit dia punya pengaruh ha masuk kat ra tu. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Bacaan Datuk terbaik, masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Markah penuh Datuk ni Isya. Kena acak ni. Okey, insyaAllah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita dalam ilmu, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dari hari ke hari hidup kita dengan Quran, dari hari kita ni lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Sama ada dari segi bacaannya, sama ada dari segi ilmu dan pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim. Hidup kita ni naik dan turun kerana Quran. Kita diangkat derajat kerana Quran, kita juga menjadi rendah martabatnya kerana Al-Quranul Karim. Jadi Quran ni hujjah laka wa hujjah alaika. Nabi kata Quran ni hujjah ke atas kamu, hujjah untuk kamu atau hujjah ke atas kamu. Dan perkara ini berlaku di dunia sampai ke akhirat. Kat dunia ini orang yang banyak Qurannya akan didahulukan. Dalam solat siapa yang lebih banyak hafal Quran akan didahulukan. Siapa yang lebih baik bacaan Quran lebih didahulukan. Walaupun dia di kalangan kanak-kanak, seperti mana hadis sebagai para sahabat yang masih di kanak-kanak, masih lagi hatta dikatakan kalau tak ada siapa yang pandai baca Quran dengan betul, ada yang kanak-kanak yang pandai membaca dan bacaan dia terbaik. Dan ketika itu tidak ada yang lain, maka kanak-kanak didahulukan berbanding dengan orang dewasa. Begitu juga waktu kita ketika kita meninggal sekalipun, masa perang Uhud, Nabi tanya, bila perang Uhud ni ramai sangat meninggal, jadi terpaksa sahabat gali satu kubur, minta izin kepada Nabi SAW untuk gabungkan dua tiga mayat sekali. Jadi apa yang bila Nabi benarkan, kerana pada asalnya kubur tak boleh tanam sekali, mesti masing-masing. Tapi oleh kerana faktor peperangan, sahabat 10% daripada tentera yang terlibat meninggal dan mereka semua sedang luka-luka, mereka minta digabungkan kubur. Nabi tanya siapakah yang paling banyak sekali Al-Quran dia. Jadi dalam kubur sekalipun ketika nak dikuburkan, orang yang banyak Quran didahulukan. Dan begitu juga ketika hari akhirat, ketika hari kiamat nanti, orang yang setelah kita masuk ke syurga semua sekali, Allah akan ketika nak tetapkan kedudukan darajat di syurga, antara faktor yang menentukan darajat seseorang kat syurga adalah Al-Quran. Allah perintahkan pada akhirat tiap-tiap orang yang tiap-tiap orang akan membaca Quran. Jadi mereka akan mengulangkan balik apakah ayat Quran yang pernah dibaca di dunia. Tiap-tiap kali Nabi kata, Allah kata iqra warqa, baca dan naik darajat. Mana satu ayat, tiap-tiap satu ayat kita baca naik satu darajat. Dan manzilah dan kedudukan kita ialah pada akhir ayat yang kita baca di dunia ini. Jadi kalau hari ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dah dapat satu darajat. Itu ikut pada kaul yang menafsirkan dengan tafsiran yang luas lah. Sebahagian pada ulama menafsirkan bahawa yang dimaksud baca itu yang dihafal. Jadi kita nak lebih lagi, tinggi lagi, kita hafal Quran. Satu hari tambah sedikit. Dan jangan tak perlu sangat risaukan tentang faktor umur. Kerana orang kata, Ustaz saya dah umur 80, 70 nak hafal ni pening kepala Ustaz. Allah tak tengok sangat, mana Allah selain pada Allah tengok kualiti ataupun kadar banyak kita hafal. Allah tengok usaha kita. Yang kita jadi masalah, kita tak usaha langsung. Dia bukan masalah pada kita mampu tak mampu. Cerita yang paling utama kita tak usaha langsung. Atas dasar kita kata saya dah berumur, kemudian kita tak hafal langsung. Tak hafal langsung oleh kerana saya begini, kemudian tak buat langsung. Itu bukan alasannya.
yang penting sekali kita sama-sama, dan saya sendiri menasihati diri saya sendirilah paling awal sekali. Saya paling malu kalau nasihat bab ni sebab kita sendiri sama. Saya sendirilah paling teruk. Saya yakin dari segi orang-orang yang senior ni, mereka lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Kami yang muda-muda ni yang perlu pada pesanan ni. Cuma itulah bab pesan-pesan ni, sama-sama kita pesan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW berkaitan dengan perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Jadi hafalan tu penting. Saya ketika hafal di Taif, ketika ikut program hafal Quran kat Taif, ada seorang peserta daripada Yaman, umur dia 76 tahun. 76 tahun berebut dengan saya nak tasmik. Jadi saya hari pertama dia lambat lah. Sampaikan dia suka gurau, bila dia lambat dia suka kacau kita sebagainya, dia nak lomba dengan kita. Tapi lepas lebih kurang dalam seminggu, dia dapat tune. Laju pula pakcik ni. Atuk ni lah. Laju dia hafal. Satu hari dia dapat 1 juzuk. Sedangkan dia bukan orang yang dah hafal Quran. Memang orang yang baru nak mendekati Al-Quranul Karim. Dia baca dah mahir Arab biasa dah baca. Cuma hafal tu dia baru nak hafal. Tapi saya terkejut lah bila lepas seminggu dia di situ, dia dapat tasmid satu hari 1 juzuk juga. Sebab Taif ni pada program hafal Quran dalam masa 2 bulan hafal Quran. Program dia lah ada 2 bulan, dan saya sempat, kalau kita orang ni elak sikit lah, sempat habis 20 hari sebab kita dah hafal banyak benda. Jadi tambahan tu lebih kepada mengulang. Tapi ramai yang peserta yang first time masuk kelas, mereka boleh hafal. Dan bukanlah di kalangan yang muda saja, malah di kalangan yang umur 70 lebih. Ada seorang lagi daripada Palestin umur 50 lebih. Jadi yang kebanyakan muda-muda lah yang ikut program tersebut. InsyaAllah kita mulakan kuliah tadabbur kita dengan kita belik dan buka kitab yang ditulis oleh Ustaz Idrus. Terima kasih pada Prof yang Prof Syahno sediakan nota ni. Tolong saya. Okey. Tafsir surah Al-Fatihah. Dan kita terus masuk kepada B lah sekarang. Bab keutamaan surah Al-Fatihah. Kita dah ulang tapi kita baca juga. Surah Al-Fatihah memiliki beberapa keutamaan. Surah Fatihah memiliki beberapa keutamaan. Dalam cerita tentang keutamaan, tidak semua kelebihan surah itu sabit. Tidak semua kelebihan surah itu benar-benar sahih daripada Nabi SAW. Ada surah yang sabit kelebihannya, hadisnya. Seperti kita tahu bahawa Al-Quran itu semua ada kelebihan. Kata surah ada kelebihan, kalamullah, cukuplah ia yang kalamullah sebagainya. Tapi kelebihan khusus yang disebutkan, dalam bab kelebihan ini juga kita perlu tengok kepada kesahihan hadis. Jadi tidak semua surah yang kelebihan yang disebutkan pada surah-surah Al-Quran Al-Karim ianya sabit. Kerana pernah berlaku ditahan pada zaman Khalifah Umayyah, satu ketika dahulu seorang lelaki ditahan dalam atas kesalahan memalsukan hadis. Jadi antara kerjanya apa dia letakkan kelebihan-kelebihan surah. Ditanya pada dia, kenapa palsukan hadis? Dia kata, saya palsukan hadis untuk Rasulullah. Bukan palsukan hadis ke atas Rasulullah, dia kata. Nabi larang, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang tipu ke atas aku. Artinya ambil kesempatan guna Nabi. Dia kata, saya tak kesempatan, saya tipu untuk Nabi. Orang kan bila saya letak hadis macam ni, orang akan lebih banyak beramal, akan lebih banyak baca Quran, dekat Quran. Ini adalah kejahilan lelaki tersebut, menyebabkan dia mengaku dia dah meletakkan saya tak ingat jumlahnya, tapi jumlah yang banyak daripada hadis-hadis palsu berkaitan dengan kelebihan surah dan kelebihan ayat-ayat tertentu. Sebab tu dalam bab kelebihan ni kita tahu bahawa kalau ianya Al-Quranul Karim sudah tentu kelebihannya besar, agung, dan kalau nak tahu lebih sahih lagi apabila disebutkan oleh ulama-ulama
tafsir dan mereka menghukumkannya. Bila mereka sebut, mereka hukumkan. Tu bagi kita yang tak mahir dengan ilmu hadis lah. Bagi yang mahir, mudah saja buka Sahih Bukhari dalam bab fadail bab kelebihan surah-surah, kita akan temukan kelebihan-kelebihan tersebut. Kemudian buka Sahih Muslim, tapi kerjanya agak panjang. Okey, kita tengok apa yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Abidin. Beliau sebut kat sini, beliau kata surah Al-Fatihah memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, satu, merupakan surah teragung dalam Al-Quran. Dan ini adalah seperti mana kita syarahkan pada awal mukaddimah kuliah kita. Berdalilkan hadis daripada Abi Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "La u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. La u'allimannaka, aku akan mengajarkan kamu. La u'allimannaka, pasti insya-Allah, maksudnya aku pasti akan ajarkan pada kamu suratan, satu surah. Dia a'zamus suwar. Dia merupakan surah yang paling agung fil Quran, dalam Al-Quranul Karim. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu melangkah keluar daripada masjid. Jadi sebelum Nabi SAW ajarkan, Nabi bagi isyarat kepada, atau Nabi beritahu kepada Abi Sa'id Ibn Mu'alla, Nabi janji, kata Nabi akan ajarkan surah yang paling agung Al-Quran Al-Karim. Persoalannya, kenapa Nabi cakap macam ni? Sebab sahabat-sahabat ni, hidup mereka penuh dengan apa? Penuh dengan concern untuk tuntut ilmu. Jadi kalau Nabi kata, aku akan ajarkan satu surah yang paling utama, jadi sahabat ni tunggu betul. Kita kadang-kadang masjid buat iklan kuliah, buat nampak tak nampak. Kadang-kadang kata nak ajar ni, buat tak tahu. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah ni, perkara yang mereka kejarkan, suatu perkara yang mereka jadikan keutamaan dalam hidup mereka adalah menuntut ilmu. Sebab tu Nabi bagikan janji, sebab tu antara cara nak lihat apakah yang sahabat ambil berat, tengok pada janji-janji Allah dan juga janji Nabi SAW kepada generasi ini. Generasi sahabat, mereka berlomba-lomba menuntut ilmu. Dan mereka juga, kalau mereka bersedih pun kerana itu, sama ada bab ilmu ataupun bab pahala. Sahabat yang miskin datang jumpa Nabi menangis. Jealous dengan sahabat yang kaya. Jealous. Tapi sebab apa? Jealous sebab mereka kata zahaba ahlul qudur bil ujur. Dia kata. Nabi kata, kenapa menangis? Teresak-esak datang jumpa Nabi. Dia kata zahaba ahlul qudur bil ujur. Orang-orang kaya dah pergi banyak, mereka pergi bawa pahala yang banyak. Kami tak ada apa-apa. Jadi bukan miskin jealous dengan kaya kerana hartanya, tapi kerana amalan yang mampu dilakukan oleh orang kaya. Dan pemikiran inilah yang perlu kita bawa dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita, utamakan ilmu, utamakan amal. Bab miskin kaya Allah yang tetapkan. Kalau Allah berikan kita harta lebih, maka beramallah lebih. Ada banyak kemampuan kita buat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekurangan harta, beramallah dengan kemampuan yang ada dan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Apa yang Allah kurniakan itu dikatakan sebagai rezeki yang turun. Apa yang kita lakukan untuk beramal ibadah itu namanya rezeki yang naik. Rezeki yang turun telah ditetapkan. Rezeki yang naik tidak ditetapkan. Kita yang menentukan. Allah berikan ikhtiar pada kita untuk pilih. Jadi hidup kita ni, kalau nak berkat, nak tahu sejauh mana keberkatan hidup kita, kita kena tengok balik. Sejauh mana, berapa banyakkah rezeki yang Allah turunkan itu mampu kita naikkan semula. Mampu kita usahakan agar ianya naik. Rezeki yang turun telah ditetapkan dan dia terhad. Rezeki yang turun Allah tetapkan dan tiap-tiap orang ada nikmat yang terhad yang Allah berikan. Manakala rezeki yang naik, dia tidak terhad. Dia selama-lamanya. Kalau kita buat baik, mungkin Allah gandakan 10, paling kurang 10 kali ganda.
atau naik hingga 700 kali ganda sehingga kepada bilangan yang kita tak tahu. Dan ianya kekal. Selama-lamanya bermanfaat pada kita. Sebab itulah yang perlu kita kejarkan, yang perlu kita usahakan ialah rezeki yang naik. Sebab tu Allah kata ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah akan naik amal-amal soleh. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uh. Dan amal soleh yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita inilah yang kita concernkan supaya kita melakukan amalan yang diangkat ke langit. Sebab itulah kalau kita buat amalan yang tak diterima akan ditolak. Akan ditolak dan dicampakkan semua ke muka kita sama ada oleh kerana tidak ikhlas, syarat pertama tak cukup, ataupun kerana amalan kita amalan yang tak diajar oleh Rasulullah SAW. Ada dua syarat untuk amalan terima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, iaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang kita belajar dalam bab kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ni menyembah Allah ikhlas kerana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cara kita menyembah Allah ialah dengan mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Okey. Balik semula pada hadis ni. Kata Rasulullah SAW, aku akan ajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kamu keluar daripada masjid. Thumma akhadha biyadayya. Falamma arada an yakhruja qultu lahu. Kemudian Nabi SAW, thumma kemudian. Akhadha biyadayya. Nabi ambil kedua tanganku. Artinya, Nabi bimbing dia masuk ke masjid. Kemudian, falamma, maka tatkala arada an yakhruja, tatkala ketika Nabi nak keluar daripada masjid, qultu lahu, aku berkata kepadanya, alam takul lau allimannaka suratan hiya a'zamu suratu fil Qur'anil Karim. Bukankah kamu telah katakan bahawa aku akan ajarkan kepada kamu satu surah yang paling agung Al-Quranul Karim? Nabi kata, Nabi bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Itu surah Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani. Inilah dia 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Dan inilah dia Al-Quranul Azim yang dikurniakan kepadaku. Itu Al-Quran yang agung. Di dalam Al-Quranul Karim ada surah yang dinamakan sebagai Al-Quranul Azim, iaitu surah Al-Fatihah. Ianya juga dinamakan sebagai As-Sab'ul Mathani. Ianya juga dikenali dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis ini saja ada 3 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW tentang surah Al-Fatihah. Okey, kita terus pada hadis yang kedua. Saya tak ambil panjang sangat syarah sebab kita dah baca hadis ni sebelum ni. Yang kedua, keagungan surah Al-Fatihah melebihi kitab Taurat dan Injil. Mana surah Fatihah sahaja kelebihannya melebihi kitab Taurat dan Injil. Persoalannya, bukankah Taurat dan Injil juga kalamullah? Bolehkah kita lebihkan satu kalamullah ke atas kalamullah yang lain? Kan Allah Maha Sempurna, kalamullah Maha Sempurna, tidak ada kekurangan. Bila tak ada kekurangan, macam mana kita boleh kata surah ni lebih mulia daripada surah ini? Kadang-kadang timbul persoalan. Kadang-kadang timbul persoalan. Okay. Walaupun kalamullah Maha Sempurna, dan sebab tu dalam bab, kalau kita cerita bab surah ini lebih afdal daripada surah ini, ayat kursi lebih afdal daripada seluruh ayat dan sebagainya, tidak bererti kita menceritakan tentang kedudukan, tentang kesempurnaannya. Tetapi bila dikatakan satu surah lebih afdal daripada surah yang lain, atau Al-Quran lebih afdal daripada kitab Taurat dan Injil, atau satu ayat lebih daripada yang lain, dilihat kepada kesannya kepada kita. Kesannya pada kita. Bukan pada kalamullah Maha Sempurna. Tidak ada kekurangan padanya dan semua ialah sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lihat dari sisi kesannya pada kita, kelebihannya yang sampai pada kita, kita nampak surah Qul Huwallahu Ahad yang menerangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia berbanding dengan cerita Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab yang kita tentang Abu Lahab.
isi kandungannya tu, isi kandungan surah tersebut, okay, tajuknya dan isi kandungannya menyebabkan kedudukan surah itu berbeza, bukan kerana kalamullah, bukan kerana ianya bukan membandingkan antara kalamullah, tapi kerana konten yang ada pada surah tersebut, atau kerana kesan surah tersebut pada diri kita. Sebab tu kalamullah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah maha sempurna. Tapi lebihnya satu kalamullah kepada yang lain dilihat kepada kesannya kepada manusia, begitu juga pada konten dan isi kandungan yang ada pada dalam ayat tersebut. Di surah Fatihah lebih afdal melebihi kitab Taurat dan Injil. Dalilnya mana? Dalilnya an Abi Hurairah an Ubay bin Ka'ab, daripada Abu Hurairah, daripada Ubay bin Ka'ab. Abu Hurairah sahabat Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab juga sahabat Rasulullah SAW. Cuma dari segi seniority, umur Abu Hurairah muda, seorang remaja, meriwayatkan daripada seorang sahabat senior iaitu Ubay bin Ka'ab. Kata Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu azza wa jal fit Taurati wala fil Injil misla ummil Quran. Tidak ada satu surah yang Allah turunkan dalam Taurat ataupun dalam kitab Injil seperti ummil Quran. Ini nama surah Fatihah seterusnya. Ummil Quran, iaitu ibu, induk kepada Al-Quranul Karim. Wahya sab'ul mathani. Ia dan ianya, itu surah ini dikenali juga surah As-Sab'ul Mathani. Wahya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan surah ini terbahagi dua, untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya, iaitu akan dimakbulkan permintaannya. Ini sama seperti yang kita baca sebelum ni. Yang penting kelebihan yang kedua, lebihnya kat mana kalau kita baca buku ni, kita tahu susun 1, 2, 3. Pertama, ianya surah yang paling agung dalam Al-Quran Karim. Dibandingkan dengan Quran, dia surah yang paling agung dalam Quran. Nak dibandingkan dengan kalamullah secara umum, dia lebih afdal daripada surah yang paling afdal, melebihi semua yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil. Ini dari segi perbandingan dengan kitab-kitab yang lain. Okey. Yang ketiga, surah yang wajib dibaca ketika solat, kecuali pada mereka yang belum menghafalnya. Adakah yang tak hafal surah Fatihah? Ada. Orang yang baru masuk Islam. Jadi bila orang baru masuk Islam, kita suruh juga solat. Ini satu perkara penting. Kadang-kadang mana kalau orang bila surah Fatihah ni jadi rukun. Rukun dalam solat. Mesti baca. Tapi kalau orang tu baru masuk Islam, dia tak hafal. Kerana dia tak hafal surah Fatihah, tidak menjadikan solat tidak menjadikan dia tidak wajib solat. Kewajipan solat tetap pada dia. Jadi apa perlu baca? Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ketika di Madinah Munawwarah, daripada peringkat awal Islam, sebagian ulama kata hadis ini termansukh, sebagian ulama kata hadis ini tidak termansukh tapi terpakai untuk orang-orang yang baru, betul-betul baru masuk Islam. Nabi ajarkan apa? Nabi ajar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau tak mampu juga, bacalah apa sekalipun zikir yang dia tahu. Sebab surah orang yang baru masuk Islam ni ada hukum-hukum khas. Dan satu cara untuk ajarkan orang masuk Islam. Satu soalan yang paling penting lah. Ini yang Syekh kami selalu ajar kalau kita bab ni. Syekh selalu tanya, berapa orang dah masuk Islam kerana kau? Ini soalan yang tiba-tiba bila masuk bab ni kita jadi terdiam. Berapa orang yang dah masuk Islam disebabkan kita? Keberadaan kita di atas muka bumi ini dalam tempoh berapa tahun yang Allah berikan peluang ke atas muka bumi, berapa orang yang masuk Islam kerana kita? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bila masuk Islam, Abu Bakar bawa
tarik Uthman masuk, Abdul Rahman bin Auf masuk, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk, tarik sahabat-sahabat utama. Dan sebab itulah Abu Bakar ni umat yang paling mulia. Orang paling awal masuk Islam dan kemudian tarik daripada 10 orang masuk syurga tu ramai. 5 daripadanya Abdul Rahman yang masukkan Islam. Kemudian dari mereka dah tersebarnya agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Jadi pahala yang awal tu kembali pada Abu Bakar. Tak ada siapa dapat banding Abu Bakar. Walaupun Khadijah yang first masuk Islam, tapi dari segi Abu Bakar cepat bertindak dan berdakwah kerana lelaki lah, kerana faktor utamanya lelaki. Ya. Jadi mampu berdakwah itu menyebabkan pahala kepada Abu Bakar kekal. Dan soalan yang selalu kita kena letakkan kat jiwa kita ni dalam konsep kita, adakah ada tak orang yang non-Muslim masuk Islam kerana kita? Mungkin kita tak sedar. Yang tak sedar ni bandingkan biarkan Allah SWT akan beri kepada kita. Kadang-kadang sebabkan kita baik, kita jujur, orang tak kenal kita tapi dia masuk Islam sebab kita tak sedar. Itu alhamdulillah, letakkan kemudian ke tepi. Tapi yang kita sedar ni, yang kita boleh target, ada ke tidak orang masuk Islam sebab kita? Ini perlu kita menginsafi diri. Sebab hidup kita sebenarnya, tujuan kita ke bumi ini selain daripada untuk bawa diri kita kembali kepada jumpa kepada Allah SWT dan keadaan yang selamat. Tugas yang kedua adalah kita bawa manusia kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk ni bukan tajuk yang simple. Dia memerlukan kepada kesungguhan. Ada orang kata, Ustaz, saya bukan ustaz. Berapa ramai orang yang bukan ustaz masuk Islam, bawa berjaya masuk Islam. Ustaz cuma menerangkan hukum. Tapi nak dakwah kepada Islam bukanlah suatu perkara yang khas untuk ustaz-ustaz. Sebab itulah perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Kalau kita pun tak pernah berdoa supaya kita menjadi sebab hidayah kepada kawan-kawan kita, kadang-kadang itulah puncanya kita pun tak buat apa-apa. Kalau kita berdoa, contoh kita ada kawan rapat. Kita ada kawan rapat, ada murid, kita ada jiran sebagainya yang non-Muslim dan dia ni faham baik dengan orang Islam. Kalau dia non-Muslim, dia baik dengan orang Islam dan dia juga kadang-kadang kenal istilah ustaz lah, kadang-kadang dia gunakan dia tahu tentang hukum Islam, tahu tentang Al-Quran Karim, dia dengar azan dan sebagainya. Tapi kenapa menyebabkan dia tak masuk Islam? Sedangkan azan itu, kalimah azan adalah kalimah mengajarkan Islam. Betul, antara syiar Islam adalah kalimah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu bagi orang yang hidup di dunia Islam, tak susah untuk dia ucap kalimah syahadah. Sebab hari-hari dia dengar azan. Azan itu dilaungkan. Kita kerja sekadar duduk lepak dengan kawan, terangkan. Oh, dah masuk solat. Azan ni diajarkan berapa kalimah. Allah Akbar, maknanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah maknanya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya apa? Cerita sikit-sikit. Kalau kita jadikan ini sebagai kita punya concern kita ambil berat, insya-Allah. Kalau itu niat kita, akan ada orang masuk Islam kerana kita. Dan perkara ni kena buat. Kena start. Kita bukan nak ajak kita nak jadi ustaz, tak. Sekadar gerakkan hati. Saya jumpa beberapa ramai orang awam yang berjaya masukkan orang Islam. Apa yang berlaku sekarang ni, betul saya dekat bawah, arwah mentua lelaki saya pernah satu ketika di Sabah lah, anak ipar saya ni, abang ipar saya ni, dia pandai tentang perbandingan agama. Dia berlakulah dialog antara satu kelompok daripada satu agama ni, agama Kristian lah. Borak lama, saya daripada pagi sampai tengah hari tak masuk Islam. Dialog je. Dialog cerita sampai panjang. Mentua saya ni orang tua, duduk di atas kursi. Lama-lama dia tak tahu dia doa ke dia apa. Dia ringkas je, dia sebagai penutup. Sebelum nak tutup ni, akan majlis penutup tu seolah-olah kira kata tak apalah, bertolak ansur dan sebagainya, menghormati. Begitulah penutupnya, biasanya perbincangan. Tapi mentua saya, ni berlaku ketika sebelum beliau meninggal tak lama. Dia kata apa? Dengan bahasa yang keras, beliau agak keras ketika usia itunya. Beliau kata kepada dia kata, kalian walaupun kenal, tahu tentang perbincangan-perbincangan ini,
tapi tempat kalian tetap neraka, dia kata. Neraka tempat kalian. Terkejut ya orang-orang kan. Dia kata sebab apa? Sebab kamu tak mengucap la ilaha illallah. Kamu dah tahu Quran ni kalamullah, nak buat perbandingan semua. Tapi kalau tak bertindak, tak ucap kalimah la ilaha illallah, tak masuk Islam, semua ni neraka, dia kata. Mereka masuk neraka. Keras dah bunyi. Tapi itulah dia, jujur terus terang, lepas pada kalimah tu dikeluarkan, semua sekali, saya tak silap saya 37 orang semua masuk Islam. Itu 37 orang. Ni kat rumah berlaku kat rumah. Bukan yang pergi dakwah jauh ni, dalam rumah. Rombongan datang kat rumah ada ni. Jadi kadang-kadang kita tidak bekerja. Sebab itulah selingan saya ni sekadar untuk memberikan semangat pada kita. Kita ada pengaruh, kita ada kawan-kawan, sekadar ceritakan atau hadiahkan. Malah kalau tuan-tuan nakkan buku, saya banyak buku-buku ringkasan kecil-kecil untuk kita sebarkan bagi pada kawan-kawan kita. Dan mereka suka sebenarnya. Mereka suka sebenarnya. Kita takut cerita tentang Islam, tapi sebenarnya mereka takut tanya kita tentang Islam. Takut kena marah. Orang Muslim ni nak tanya kita Islam pun takut sensitif, takut marah. Itu yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya kita jangan takut cerita tentang agama. Kita pun seronok. Sebagaimana kita seronok kawan kita non-Muslim ceritakan tentang dia punya Tuhan-Tuhan, dia cerita tentang kepercayaan dia. Begitu yang mereka juga sebenarnya seronok untuk mendengar tentang Islam. Jadi bukan bererti kita nak mengutuk, tak. Perkenalkan apa yang ada pada Islam. Perkenalkan, zahirkan apa yang kita percaya. InsyaAllah Islam itu agama fitrah. Okey, balik semula kepada surah Fatihah. Di surah Fatihah, kata daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tak baca surah Fatihah. Mengikut mazhab Syafi'i, surah Fatihah dibaca pada tiap-tiap rakaat. Dan jumhur kata salat tak sah kalau tiap-tiap rakaat tu tak baca surah Fatihah. Namun sebahagian daripada mazhab mereka berpandangan satu solat itu tak sah kalau tak ada Fatihah. Tak semestinya tiap-tiap rakaat ada perbincangannya lah. Kerana mereka berpada dengan makmum mendengar imam baca dan sebagainya, perbincangan yang panjang. Dan mungkin perkara ini, tajuk ini lebih sesuai dibincangkan oleh orang yang ahlinya. Okey. Seterusnya. Itu ketiga. Keempat, pintu langit terbuka ketika diturunkan Al-Fatihah dan berfungsi sebagai cahaya penerang keimanan dan keikhlasan hati. Daripada Ibn Abbas, beliau berkata, Bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Jibril sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni duduk sama kita. Nabi antara rakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi. Beliau mendengar gemuruh. Mau dengar naqidan min fawqihi, gemuruh. Dengar suara gemuruh daripada atasnya. Farafa'a ra'sahu. Maka Jibril pun angkat kepala. Maka Jibril berkata, faqala, beliau berkata, hada babun minas sama'i futihal yaum. Ini adalah suatu pintu di langit yang baru dibuka hari ini. Lam yuftah qad illa al-yaum. Tidak pernah dibuka sebelum ini kecuali hari ini. Fanazala minhu malak. Maka turunlah satu malaikat. Faqala, maka seorang malak ni berkata, iaitu malaikat. Sebenarnya malak ni satu malaikat. Kalau malaikah ni malaikat-malaikat. Cuma bahasa Melayu dah gunakan, kita tak tahu yang mana plural, yang mana jamak. Semua satu malaikat kita panggil malaikat. Kalau seorang panggil malak. Seorang malak. Kalau ramai, banyak malaikat, kita panggil malaikah. Jadi kalau jumpa malak artinya satu malaikat. Faqala hadha malakun nazala ilal ardi. Ini, kata Jibril, inilah dia satu malaikat yang baru turun ke bumi. Lam yanzal qat illa al-yawm. Dia tak pernah turun sebelum ini kecuali hari ini. Fasallama. Malaikat ini pun bagi salam. Maksudnya assalamualaikum, ucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Jibril. Wa qala, dan dia berkata, malaikat berkata, abshir
binuraini utitahuma. Bergembiralah, terimalah khabar gembira, absyir, binuraini, dengan dua nur. Utitahuma, yang kamu dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keduanya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tak ada seorang pun nabi sebelum kamu diberikan pemberian ini. Fatihatil kitab, pertama surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surah Baqarah, iaitu dua ayat akhir seperti dalam ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbil ayat amanar rasul sampai akhir. Lam tuqra'a biharfin minhuma illa u'titah. Tidak ada, takkan dibaca satu huruf daripada dua Cahaya. surah ini, mana dua ayat Quran ini, kecuali illa u'titahu, kecuali diberikan, itu dimakbulkan doa. Sebab tu dah dua surah ni antara surah yang kita baca ketika kita ruqyah. Bila kita baca ruqyah, surah Fatihah kita baca, surah akhir Baqarah kita baca. Sebab apa? Sebab dijanjikan apa yang kita minta dapat akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua surah ini, surah yang dinamakan sebagai, yang malaikat ni turun beritahu bahawa dia surah Nurain. Dua dipanggil surah mana dipanggil Nurain, dua cahaya yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku di Madinah Munawwarah. Peristiwa ini berlaku di Madinah Munawwarah dalam Masjid Nabawi. Jadi surah Fatihah, surah Madaniyah ke surah Makkiyah? Madaniyah. Ya. Kalau berdasarkan kepada hadis ni, kita nampak zahirnya di surah Madaniyah. Namun ulama ramai, jumhur ulama kata di surah Makkiyah, surah Makkah. Kenapa? Sebab kat Mekah pun dah diturunkan surah ini. Jadi peristiwa ni berlaku apa? Peristiwa ni berlaku bukan Jibril yang sampaikan Quran, malaikat ni bawa. Yang sampaikan Quran siapa? Jibril. Jadi peristiwa ini tidak bererti surah Fatihah baru diturunkan di Madinah. Walaupun kelebihan surah Fatihah dalam bab ini baru diberitakan oleh malaikat yang turun tadi, itu bab kelebihan. Tapi dari segi lafaz surah Fatihah diturunkan sejak di Makkah Al-Mukarramah, dan inilah kaul yang kuat, kaul yang rajih. Surah Fatihah telah difardukan dan diturunkan di sejak daripada Makkah Al-Mukarramah. Cuma pada peristiwa ini malaikat turun untuk sampaikan kelebihan yang ada pada surah Fatihah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa di langit itu ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu. Kalau kata di langit ada pintu, artinya langit ni apa? Ramai orang syarahkan langit ni alam di mana, di space di atas langit, mana di kita panggil apa? Cakrawala, alam cakrawala ataupun apa yang alam cakrawala. Langit adalah satu bangunan yang kukuh, bukan ruang kosong antara bintang-bintang. Bukanlah di galaksi. Galaksi bintang-bintang yang jumlahnya bertrilion, tak tahu kira lebih bertrilion, gagasan-gagasan bintang yang begitu banyak. Yang mana dikatakan satu bintang yang paling dekat dengan kita, yang kita nampak waktu malam tu, kalau cahaya sampai, ada kata 300 tahun. Saya pernah duduk dengan satu, saya pergi kuliah kat tempat-tempat. Ni ramai jumpa pakar-pakar. Jadi yang paling saya ingat, dia kata paling dekat, paling tepatnya, dia kata Ustaz, paling tepat Ustaz hafal 400 tahun cahaya baru sampai ke satu bintang. Ustaz hafal tu je dia kata. Satu bintang. Ni di Datuk daripada Pusat Angkasa, dia kata satu bintang kalau cahaya nak gerak 400 tahun baru sampai satu bintang. Kat langit ada berapa bintang? Kat atas. Sangat banyak. Dan itu semua, ini maklumat saya dapat daripada orang pakar sains secara umum. Saya pun tak dapat nak kaji sangat. Kita ni bukan ahlinya. Terima je lah. Kalau salah tu, kita kata saya salah dengar ke ataupun dia salah sampai, wallahualam.
Tapi satu bintang, kalaulah satu bintang ambil cahaya bergerak ambil masa 400 tahun, sekarang kat langit ada bertrilion atau gagasan bintang, tak dihitung banyaknya. Sebab tu Nabi selalu bandingkan antaranya ialah Telaga Kauthar, penyeduknya lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang. Artinya apa? Tak ada bahasa manusia yang boleh ungkapkan berapa banyaknya. Sama dengan bintang, jumlah bintang ni bahasa kita tak mampu nak kira berapa banyak bintang yang ada. Itu semua sebenarnya bukan langit. Langit dari segi di atas, makna atas, langit makna atas je. Tapi bukan 7 petala langit yang kita bincangkan. Bukan langit pertama yang Nabi naik dalam peristiwa Mi'raj. Langit sebenarnya adalah satu bangunan yang kukuh. Bukan ruang kosong antara planet ataupun antara bintang. Ruang kosong bukan langit. Sebab ayat Quran, kalau kita buka, insyaAllah kita tadabbur ke depan lagi, kita bila syarahkan hadis wabadaina fawqakum sab'an shidada. Allah kata, kami buat langit di atas kalian tu 7 petala langit yang kukuh, syadid. Syadid ini mesti satu objek yang sangat kukuh. Jadi objek yang kukuh bukanlah ruang kosong. Sebab itulah bila hadis dia kata pintu terbuka, artinya pintu memang daripada bangunan yang kukuh. Bangunan mana? Memang ilmu sains takkan capai. Sebab cahaya bergerak daripada awal. Dia kata cahaya yang bergerak pada zaman berapa ribu tahun dulu sampai sekarang belum lagi sampai pada penghujungnya. Cahaya masih bergerak je. Ada cahaya yang tak sentuh langsung bintang-bintang yang masih bergerak. Itu yang saya beritakan, yang saya sampaikan. Artinya, kalaulah cahaya, pergerakan cahaya tak boleh jejak sampai ke langit, macam mana kita? Sebab itulah Nabi di Mi'raj kan bukan sekadar lalu kat bintang-bintang, tapi pergi ke langit. Ke langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh sampai serta muntaha. Ini satu mukjizat yang agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa yang saya maksudkan sini ialah dalam hadis ini disebutkan bahawa dibukakan pintu. Artinya langit ada pintu dan banyak pintu. Bukan satu pintu, banyak pintu. Okay. Antaranya ialah pintu yang hanya dibuka satu kali, iaitu pintu ketika malaikat turun semata-mata dari pintu tu untuk beritahu tentang kelebihan surah Fatihah dan kelebihan surah Baqarah. Dan tak dibuka lagi. Artinya apa? Banyak sangat pintu kebaikan. Banyak sangat pintu yang ada di langit. Kita tak tahu. Langit tu sangat luas. Kalaulah jarak antara bintang-bintang tu begitu dan itu bukan langit. Kalau bukan langit apa dia? Bintang-bintang sepakat ulama semua ijma' dan surah Al-Mulk kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Maksud kami hiaskan langit-langit dunia dengan lampu-lampu. Rupanya semua bintang-bintang tu lampu-lampu hiasan je. Belum pada langit sebenar. Semua galaksi planet tu hanyalah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit di bahagian bawah, langit dunia yang paling bawah. Dengan Allah kata masabih, lampu-lampu. Semua tu lampu kelip-kelip je. Lampu kelap-kelip untuk langit. Langit sebenar sangat kukuh, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebab itu dalam bab menceritakan tentang sifat Allah, tentang sifat syurga neraka, kita tak boleh gunakan ilmu sains yang ada kat dunia ni untuk jadikan formula untuk terima atau tolak mana-mana berkaitan dengan perkara ghaib. Itu kaedah. Bila berlaku khilaf berkaitan dengan masalah akidah ni, selalu amat cerita bila orang kata tak logik. Mana boleh kamu kata tak logik? Sebab apa? Ilmu kamu, otak kamu sampai mana je? Otak kita ni ada kemampuan yang terhad. Otak kita hanya dapat ukur, dapat tahu kebenaran melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh dan panca indera kita, pengalaman hidup kita. Tangan kita berapa panjang? Berapa banyak benda yang kita dah sentuh? Berapa banyak mata kita boleh tengok? Sejauh mana mata kita? Telinga kita berapa banyak kita mampu dengar? Gabungkan seluruh manusia sekalipun tak ada siapa yang boleh pergi sampai ke langit. Macam mana logik kita, apa yang kita rasa betul tak betul, boleh menafikan ayat Quranul Karim. Sebab tu dalam bab akidah, dalam bab perkara ghaib, kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah beritahu, kita beriman.
Allah beritahu kita beriman, tak perlu kita banyak gunakan akal. Tapi guna akal kat mana? Akal tak berfungsi ke? Fungsi. Akal sangat utama. Tapi fungsi akal bila dalam memikirkan urusan-urusan dunia dan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan untuk kaji ayat Allah, gunakan akal. Berkaitan dengan kaji alam ni, gunakan akal. Sebab itulah Allah suruh akal kita guna kat mana? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tengok macam mana unta diciptakan. Allah suruh tengok diri kita. Kajilah ilmu sains yang ada, gunakan akal. Apa yang ada? Kajilah sehingga kita tahu formula-formula alam. Dengan menggunakan formula-formula alam tadi, kita dapat memajukan masyarakat, memajukan kehidupan kita. Ini dibenarkan. Tapi bab akhirat, berkaitan dengan iman, jangan guna akal. Beriman, Allah hanya kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap perkara ghaib. Okey. Jadi antara perkara ghaib yang yang diberitahukan pada hadis ini adalah langit ini ada pintunya, dan ada pintu yang tak pernah dibuka kecuali pada sekali sepanjang ia diciptakan, iaitu pintu, salah satunya adalah pintu ketika malaikat turun memberitakan tentang kelebihan surah Fatihah. Yang kelima, ini juga hadis yang kita dah baca sebelum ini, sebagai doa penyembuh penyakit, itu ruqyah. Okey. Hadis ruqyah, saya minta izin, bukan nak skip, tapi bagikan peluang tuan-tuan baca sendiri. Kita dah syarahkan sebelum ni. Saya takut jadi dia berulang. Jadi kita dengar lama-lama, makin lama makin macam nak ngantuk lah kata. Ini benda yang sama je ni. Lepas, jadi bukan saya nak bukan skip, kita tak skip. Cuma minta tuan-tuan baca sendiri. Kalau kata skip, kata ustaz tak baca ni macam mana? Kita tak skip. Kelas kita sebab kelas kita dah bincangkan benda ni, kita terus masuk pada yang seterusnya. Yang kelima. Sebab saya syarahkan secara detail yang berkaitan dengan hadis Abu Sa'id ni, Al-Khudri. Ini kelebihan. Inilah dia kelebihan, 5 kelebihan yang disebutkan dalam buku ini. Yang penting sekali tuan-tuan tengok, tiap-tiap hadis yang disebutkan ada sumbernya. Kalau daripada Bukhari dan Muslim sebagainya, tidak syak lagi tak syak lagi kesahihannya. Dan malah sebahagian pada riwayat, kalau diriwayatkan daripada hadis daripada selain Bukhari Muslim, perlu diletakkan hukumnya untuk orang lain tahu. Bukhari Muslim semuanya sahih, mudah. Tapi kalau ada hadis-hadis yang lain, diriwayatkan tempat yang lain, perlu kita tengok pentashihan daripada ulama hadis. Contohnya yang ketujuh. Hadis Abu Sa'id tadi, hadis riwayat Muslim. Okey, settle lah. Tapi Syekh Al-Albani telah mensahihkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Mana ada riwayat dalam hadis yang lain, dalam kitab yang lain juga menyebutkan perkara yang sama. Jadi Syekh tasahihkan. Kita ni tak faham sangat hadis ni, kadang-kadang dah keluar hadis kat Sahih Bukhari pun kita tak tahu. Hadis Sahih Bukhari Muslim ke bukan. Saya dapat mesej selalulah orang hantar mesej untuk tanya soalan. Jadi hadis pelik-pelik tiba-tiba riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berkaitan dengan corona lah, berkaitan dengan macam-macam lah semua sekali. Tapi kat bawah dia kata riwayat Bukhari dan Muslim dalam kurungan, dia buat kat bawah. Jadi orang selalu hantar. Dia kata riwayat Bukhari dan Muslim. Macam mana riwayat Bukhari dan Muslim bercerita tentang perkara yang sangat detail berkaitan dengan dunia. Jadi zaman sekarang, satu perkara yang sangat penting, ada orang yang menipu. Orang tahu riwayat Bukhari dan Muslim itu sahih. Jadi dia tipu orang awam yang tak pernah buka kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata ni riwayat Bukhari dan Muslim. Buktinya, dalam kelas kita ada berapa orang saya tengok yang hadir? 25 orang kelas kita ni. Ada 25 orang yang hadir sekarang. Berapa orang yang ada kitab Sahih Bukhari Muslim kat rumah? Kalau kita buat kajian semulalah kelas kita. Kita tak cerita orang yang tak hadir kelas agama ni. kita yang hadir kat majlis ilmu, bila dia tutup SOP kena tutup, masih lagi kita sambung kat online. Kita masih lagi buka ni. Berapa ramai di kalangan kita yang ada Sahih Bukhari Muslim? Daripada jumlah 25 orang ni, kita boleh kira nanti berapa orang. Bukan nantilah, kira sendirilah, agak-agak sendiri. Berapa orang ada Sahih Bukhari Muslim? Daripada jumlah tu, berapa orang yang telah buka
kitab Sahih Bukhari Muslim. Ramai yang beli tak buka lagi. Ramai beli tak buka lagi. Dan kalau kita buat pula, seterusnya kata dia, tanya balik, apakah hadis pertama dalam Sahih Bukhari dan hadis pertama Sahih Muslim? Dia tanya, saya pernah buat ni, memang dalam jemaah, dalam satu grup. Didapati last sekali, tak ada siapa yang tahu Sahih Bukhari Muslim tu apa. Ramai-ramai dalam satu masjid. Ini perkara reality. Sebab itulah banyak benda yang celaru, bukan sebab Islam tu celaru, tapi memang ada orang yang celaru. Sama ada dia celaru sendiri atau dia celarukan orang lain atau dia niat jahat. Agama Islam agama sangat mudah. Tapi kita yang tidak meletakkan atau memberikan hak yang sepatutnya. Sebab tu cadangan saya kepada kita ni, kita semualah, tiap-tiap rumah kita, kitab hadis yang 6 ni, mana Kutubus Sittah, kena ada kat rumah. Belanjakan sikit duit, kena ada kat rumah. Saya sendiri, walaupun saya ada banyak yang cakapkan contohnya, saya tunjukkan sekejap. Contoh buku-buku ni. Ini buku-buku yang baru sampai. Saya beli, kawan saya ni sini. Contoh Sahih Bukhari. Ini Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim saja. Ini baru sampai Sahih Muslim. Sebab apa? Bahasa Arab ada tapi nak terjemah bahasa Melayu tak tahu orang kaedah Melayu macam mana. Kena juga. Kita buka tengok macam mana orang terjemahkan. Kadang-kadang terjemahan kita terjemahan yang spontan dengan bahasa kita faham. Ada orang faham dengan gaya lain dan sebagainya. Sebab tidak berpada dengan satu. Tapi untuk permulaan saya cadangkan hanya ambil yang teks Sahih Bukhari Muslim sekalipun, teks dengan terjemahan pun tak apa. Tak perlu yang detail. Letakkan kat rumah. Dalam rumah. Biar anak-anak kita pernah belik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kanak-kanak ni, budak-budak, dia ada masa dia rajin membaca. Waktu budak nak belajar membaca tu, tak perlu kita bagi sangat dia baca buku cerita, kartun lah. Saya masa kecil, saya buka buku pertama yang saya baca panjang, buku apa? The First Lion of Bible. saya curi baca pakcik saya punya. Pakcik saya kawan dia daripada Jerman, hadiahkan kat dia. Jadi dia letak tempat sembunyi. Dia letak betul-betul dalam beg dia, dalam beg kat tepi. Saya selalu buka beg dia. Buku ni buku apa? Jadi bila saya mula belajar membaca, itulah dia buku yang saya baca. Budak-budak ketika mula membaca, dia semangat nak baca. Jadi biar bahan bacaan rumah kita tu, waktu dia nak rajin membaca tu, dia akan belik buku-buku yang kita sediakan. Ada manfaatnya, ada kebaikannya. Jadi kalau pernah belik, kalau Sahih Bukhari, kita pernah belik. Saya selalu buat contoh, kalau surat khabar lama. Berapa banyak kalau zaman surat khabar lama dulu kita sebulan kita jual balik ataupun kita bagi kat orang, tebal. Kalaulah kita gunakan sama, waktu kita untuk belik Facebook lah, kalau mungkin generasi yang ada sekarang ni tak banyak sangat. Generasi saya ni tengok Facebook rasanya khatam, kalau letakkan waktu yang sama dengan jumlah bacaan yang sama tu, kat Quran memang dah khatam banyak kali dah. Tapi kalau kita gunakan waktu kanak-kanak ni rajin membaca, masuk umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun baru belajar tu, letakkan kitab-kitab agama yang penting pada dia, masuk kat kepala. Saya sampai sekarang masih ingat isi kandungan The First Lion of Bible. Start pada gambar kartun macam mana Adam menyorok kat pokok, ular naik atas, sampai sekarang ada kat kepala. Dah 3-5 tahun yang lalu, dah berlalu, tapi masih ingat isi kandungan kitab Bible ni. Tapi ada walillah alhamd, Allah selamatkanlah belajar agama, faham semua ni. Kalau tak, memang menarik. Buku cerita. Buku cerita, dan ini semua perlu kita perhatikan. Jadi ada, biar dalam library kita ada buku-buku yang buku agama. Kalau ada buku-buku yang kontroversi, buku-buku Syiah ke sebagainya, kadang-kadang kita suka kaji, jangan biarkan di tempat yang terbuka. Pastikan letak di tempat yang untuk orang-orang tertentu saja. Itu sangat pentinglah untuk ni. Sebab ini semua pengalaman saya. Dalam perkataan saya cerita pengalaman saya, kawan saya kat sekolah, di masa kat sekolah menengah, dia bawa datang buku Syiah. Jadi macam-macam dia tahu tentang Syiah, dan dia ni pun terpengaruh dengan Syiah masa tu.
Padahal budak sekolah menengah lagi. Kita kata budak sekolah menengah mana tahu apa. Tapi itulah dia. Bila bahan bacaan kita tak pelihara. Biar kat library kita, tempat library umum kat rumah ni, letakkan buku-buku yang utama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, dan juga kitab-kitab, letakkan kitab-kitab yang utama dan penting selain daripada buku bacaan umum kaitan dengan agama. Okey. Saya dah lebih masa tak perasan. Kita ambil sikit lagi nama-nama surah Fatihah, saya baca sekali imbas je. Surah Al-Fatihah dinamakan sebab nama-nama surah Al-Fatihah. Okay, surah Al-Fatihah memiliki beragam nama. Keragaman nama Al-Fatihah ini menunjukkan keutamaan yang sangat agung. Ini kaedah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bila dikatakan nama tu banyak, artinya dia makin agung. Kalau nama tu Profesor, Datuk, Doktor, minta maaf saya tambah sikit Prof Yano. Profesor, Datuk, Doktor, apa lagi tambah? Prof Yano. Makin tambah nama dan gelar di depan, artinya makin tinggi. Begitu surah Fatihah. Surah Fatihah banyak gelaran-gelaran yang diberikan kepada surah Al-Fatihah. Siapa berikan? Dalam Al-Quran pun sebut, hadis pun sebut, ditambah dengan ketika ulama mengkajinya, ulama tahu dia ni memang dalam surah Fatihah ni memang banyak kelebihannya. Untuk nama-nama tadi menunjukkan kelebihan surah Al-Fatihah. Okay, nama pertama ialah Al-Fatihah atau Al-Fatihatul Kitab. Nama kedua Ummul Kitab. Nama ketiga Ummul Quran. Nama keempat As-Sab'ul Mathani. Dan inilah dia nama-nama yang disebutkan secara ringkas oleh penulis. Okey. Jadi hari ni sampai sini. Sampai sini. Nama-nama dan tu boleh baca sendiri. Memang saya tak hari ni banyak syarah keluar sikit. Sebab memang sengaja hari pertama kenalan dan teks ni kita dah baca sebenarnya semua isi kandungan yang sebut ni. Saya dah sentuh sebelum ini. Memang ada sikit pengulangan. Cuma kita dah homework. Ada homework ni. Homework sikit. Okey, hasil antara tadabbur yang ada yang disebutkan oleh ulama, surah Fatihah mengajarkan kita berdoa. Mengajarkan kita berdoa, itu cara-cara berdoa dan apa yang diminta dan adab-adab berdoa. Jadi homeworknya adalah untuk kita lepas ni baca surah Fatihah, fokuskan satu tajuk, doa. Kat mana surah Fatihah yang mengandungi doa, doa apa yang Fatihah ajarkan dan apakah adab-adab doa. Ini homework lah. Dan saya sebutkan awal-awal, hasilnya nanti minggu depan bila kita jumpa, kita bincangkan perkara ni, kita buka buku ni, sambung seterusnya, kita baca sikit, kemudian kita pergi pada tadabbur, bab doa, kita akan dapati bahawa semua adab doa yang ada kat kitab-kitab ada kat surah Fatihah. InsyaAllah ini homework dan minggu depan kita gabungkan 3. Pertama kita baca Fatihah ikut riwayat Hafs an Asim seperti biasa. Kemudian kita baca buku ni, sambung lagi supaya lebih sistematik apa maklumat yang kita dapat, kita susun semula. Kemudian kita buat sikit aktiviti, siapa yang dapat temukan makna-makna ataupun hasil tadabbur yang berkaitan dengan doa. Jadi satu kali kelas kita buat satu tema. Apakah hasil tadabburnya? Jadi hari ini ada homework, minggu depan kita bincang tentang doa. Tuan-tuan akan keluarkan apa yang tuan-tuan temukan berkaitan dengan doa dalam surah Fatihah. Nanti minggu depannya, seperti saya cerita, mungkin kita cerita bab berkaitan dengan ibadah ke. Minggu depannya kita tadabbur berkaitan dengan kesesatan, kumpulan-kumpulan sesat dan sebagainya, penolakan kumpulan sesat. Kita boleh guna, fokus kita pada surah Fatihah. InsyaAllah semoga Allah SWT berkati majlis kita. Dapat jawab ni apa? Hadiah pergi umrah ke? Hadiahnya Umrah nak buka hari ni. dia kata faqidu syai' la yu'ti. Bahasa Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada benda nak bagi benda. Orang yang tak ada benda tak bagi benda maksudnya. InsyaAllah. Kalau mampu, kalau ada, masya-Allah. InsyaAllah Allah mudahkan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah.
kita ada soalan, kita buka soalan dulu. Dan Haji Anislan lah nak soal ke? Haji Anislan. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Tak ada. Soalan tak ada, nak ngajar tu. Tu Cik ada. Islam tu. Dia tak Haji Mat. tak ada soalan. Tak ada. Tak ada. Wakil KU lah. Tak ada. Semula. Beres. Semula. InsyaAllah. okey. Kalau tak ada soalan, kita tutup sekadar ni insya-Allah. Dengan pesanan, jangan lupa surah Kahfi. InsyaAllah. Hari ni kadang-kadang kita terlupa sikit-sikit, jadi ingatkan surah Kahfi sama kita. Mana hari ni amalan yang utama yang perlu kita buat, mana surah Kahfi, baca surah Kahfi pada bila sepanjang hari ni. Bila masa kita mampu, kita ada masa baca, dan yang kedua banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, selain daripada sunah-sunah yang lain, sedia ke masjid al-mandi sebagainya, saya tak pasti tempat ke Masjid Barakah macam mana. Saya tak pastilah. Tapi dari segi yang umumnya, dua benda ni pada penting sekali. Selawat dan juga hari yang Allah peruntukkan selawat. Saya sendiri bab ni selalu saya lupa. Apa yang saya ingatkan tuan-tuan, sebenarnya benda tu saya ingatkan diri sendiri. Selalu. Sebab benda ni benda lupa, selalu kita lupa. Al-Kahfi dan selawat. Banyakkan selawat sepanjang masa, dan ada masa kita baca surah Kahfi insya-Allah hari ni. InsyaAllah. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, kebaikan dan kebenaran yang dibincangkan pada hari ini dapat kita amalkan sekali bentuk amalan. Kalau berbentuk berita dan maklumat, kita dapat kaji dan imani, dan apa yang ilmu yang Allah berikan dapat kita kembangkan dan kita sampaikan kepada yang lain insya-Allah. Semoga Allah SWT jadikan hari-hari kita penuh dengan keberkatan, dan usaha kita pada hari ini untuk ilmu merupakan salah satu jalan yang memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.